Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimulakan pengerusi surau yang dihormati para imam, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama lagi pada hari ini dalam sesi kuliah kita daripada kitab Kanun Jenayah Syariah. Saya saja je sebut Kanun Jenayah Syariah tu sebab iklannya masih lagi kitab Fiqh Syafi'i. dalam iklan itu masih lagi Fiqh Syafi'i. Kok lah jawatan kuasanya tak perasan ke dah guna kitab yang baru ya. Dan kita telah membincangkan dalam Kanun Jenayah Syariah sampai tajuk perbincangan berkenaan dengan kesalahan zina, termasuklah rogol dan sebagainya. Dan hari ini sebenarnya kita sambung bukti-bukti untuk mensabitkan kesalahan zina. Tapi tadi pengurusi dia bisik kat saya, ada kat kita suruh tak tahu kempen korban ke, suruh cerita pasal korban sikit ke. Jadi mungkin sebelum kita masuk lah kot, mungkin nanti kita boleh bincang-bincang beberapa perkara lah berkenaan dengan korban itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah mengatakan bahawa Allah telah memberi kepada kita nikmat yang begitu banyak. Maka di atas nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita itu, Allah perintahkan kepada kita fasalli. Pertama, disuruh untuk sembahyang. Dan para ulama menjelaskan bahawa perintah sembahyang dalam ayat ini adalah sembahyang hari raya Idul Adha ya. Wanhar, dan kita diperintahkan untuk berkorbanah, membuat sembelihan. Dan kita kena faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas disyariatkan korban itu sehinggalah baginda wafat, maka setiap tahun baginda melaksanakan ibadah korban itu. Dengan maksud ibadah korban adalah ibadah setahun sekali, bukan ibadah seumur hidup sekali sebagaimana akikah. Kalau akikah itu disunatkan dengan kelahiran, dan pada hari yang ketujuh disunatkan akikah. Kalau tidak sempat atau tiada kesempatan atau kesempitan atau macam mana, mungkin ada juga yang mengatakan sampai tua tu kekahlah juga, ada yang kata begitulah kan ya. Jadi sekali sekurang-kurangnya itulah suruh buat akikah. Sebab tu kadang-kadang dah tua-tua baru dia akikah kan.
Itu pun dia lately lah, dulu tak ada lah. Dulu kanak-kanak lah dah balik tu, tak ada lah akikah. Ada juga yang kata lah. Jadi tak apalah kalau nak akikah itu, tapi dia disunatkan sekali itulah, seumur hidup. Tapi korban itulah yang disyariatkan untuk diulang-ulang setiap tahun untuk kita berkorban. Maka sematkan dalam diri untuk kita melaksanakan ibadah korban itu setahun sekali. Dan Nabi sendiri pernah diriwayatkan apabila menyembelih binatang itu, dia kata inilah korban untuk diriku dan keluargaku. Sebab itu sebahagian orang dia berkempen sekurang-kurangnya satu rumah itu satu bahagian lah, satu keluarga satu bahagian. Atau yang bagus lagi, satu keluarga satu ekor, ya. Yang bagusnya lah untuk kita korban. Jadi kalau tak boleh seekor, boleh satu bahagian, kita kumpul-kumpul lah. Alhamdulillah, kita ni hidup dekat Selangor ni banyak surau-surau yang memudahkan, ya, untuk kita buat korban lah, ya. Saya tak tahu surau ni buat kot tahun ni. Targetnya berapa ekor? 20? 10. Yang ingatkan 20 kan. Nasib 10 jadi dulu. Raya baru ni qada. Rayanya kan qada kan. Eh? Ha. Ha. Boleh. Boleh. Dia ada perbezaan pandangan lah dalam bab korban orang dah mati ni. Satu pandangan mengatakan orang dah mati ni tak boleh korban. Dan banyak dalam kitab Syafi'i, kalau tak silap saya, memang menjelaskan begitu. Tapi pandangan yang lain harus untuk korban untuk orang yang dah mati lah. Jadi kalau dia dah masuk nama, dah bayar, maka kita teruskanlah hajat dia tu. Sebab walaupun dia tak sebut wasiat kan, tapi itu bolehlah kita anggap sebagai satu wasiat yang memang dia niatkan dah untuk dia berkorban. Kalau wasiat tu memanglah suruh laksana lepas mati kan, tapi maknanya dia memang dah niat dan dia dah bayar apa semua, kita teruskanlah korban dia itu. Kalau katakan dah mati anaknya nak korban nama dia pun ada keharusan, tetapi kalau tanya saya, yang hidup tu lah yang korban kan, ya? Yang bayar tu lah yang korban, kan. Adapun pahala lepas tu nak macam kita baca Fatihah, pahala kita baca, kita semoga dapat kepada orang-orang yang dah mati ke, macam itulah kan, ya. Kemungkinan satu daripada perkara yang menyebabkan pandangan tak boleh korban orang dah mati ni, takut nanti bukan korban kerana Allah Ta'ala, korban kerana orang mati tu, kan. Itu yang kita tengok sampai sembelih kambing atas kubur lah, atau perkara-perkara itu yang dicegah daripada awal lah kan. Jadi korban lillahi ta'ala untuk orang yang dah hidup, orang yang masih hidup lah, ya. Bolehlah kalau nak tanya, kita sembang-sembang tu dulu sebelum kita masuk ni. Kalau ada soalan lah, kalau tak korban aja lah. Kan. Apa tidak harus apa? So dia kata apa? Tak harus, kalau ikut maksudnya tak boleh lah. Tak harus tu tak boleh. Tetapi kita ambil keumuman lah. Saya lebih suka ambil keumuman. Apabila suatu tempat itu dikhususkan
untuk semayang. Tempat itu diwakafkan dan dikhususkan untuk semayang. Maka dia sebenarnya masjid. Ya, dia sebenarnya adalah masjid. Cuma dari sudut pentadbiran. Dari sudut pentadbiran, dia adalah istilah masjid, dia ada istilah surau. Kalau contohnya surau-surau dekat mana? Dekat kompleks membeli belah katakan ya. Memang dia ada sediakan surau, tapi surau tu dia bukan wakaf khas untuk apa? Untuk surau lah. Kita tak ada, istilahnya tak ada kuasa pun kat situ lah. Kok tiba-tiba dia jadikan kedai ke apa ke. Yang tu dia tidaklah kita panggil dia sebagai masjid. Jadi kalau tanya saya, bangunan ni setahu saya memang diwakafkan untuk surau, untuk semayang. Boleh pula untuk semayang Jumaat. Maka kalau tanya saya, harus, bukan tak harus ya. Harus untuk semayang tahiyatul masjid di sini. Cuma niatnya jangan tahiyatul surau. Soli sunnat tahiyatul surau lillahi, itu tak ada. Ya. Niatnya tahiyatul masjid. Walaupun namanya surau. Kalau tanya saya, itu jawapan saya lah. Kecuali lah nanti dia mufti bagi tahu di Malaysia apa tak boleh ke diiktirafkan tu, kita ambil pandangan mufti lah. Tapi dari sudut keumuman itu, bila dah diwakafkan untuk khas untuk semayang, pada saya haruslah untuk semayang. Anha, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Tidak harus. Kalau tak harus tu maknanya tak boleh. Tapi dia kata tak harus tu tak boleh. Tetapi tidak juga haram, dia kata kan. Dia laju tidak harus ataupun tidak harus. Takut soalannya macam mana, kita tak harus, kata dia. Ataupun dia kata tak harus. Tu kena tahu tu kan. Dia cakap-cakap dengan dia tak harus. Kan? Wallah alam lah kan. Tapi maknanya yang begitu lebih tahu. Tapi kalau tanya pandangan saya, haruslah. Doktor itu masjid. Ya. Okay. Yang pertama sekali yang dikatakan korban ni, kita sembelih tu korban. Adapun dagingnya kita bagi ke orang tu dah jadi sedekah. Sebab tu ada yang kata sembelih bawa balik semua pun boleh. Sebab nama korban tu selesai dah dengan sembelihan itu. Ya, ada yang definisikan begitu. Tetapi ada kata apa makna korban kalau sembelih bawa balik semua? Kan? Tapi kalau binatang kita sayang, sembelih korban juga dah tu. Umpamanya lah. Okay. Jadi sebenarnya dari sudut pengagihan ni, tidak ada nas yang khusus mengatakan berapa yang korban boleh ambil, berapa yang nak kena bagi kat sana, berapa kena bagi kat sini. Tidak ada satu nas yang khusus. Yang ada adalah pandangan-pandangan ulama yang masyhur. Ambillah 1/3 untuk orang yang korban, 1/3 bagilah orang miskin, 1/3 bagilah jiran-jiran, apa macam itu. Jadi itu dia keumuman. Dan tidaklah mesti 1/3 tu ditimbang berapa gram. Kurang 10 gram ni kat sana. Maksud saya detail sebegitu. Islam dia tidak menyusahkan begitulah.
Sebab tu kadang kat Mekah tu sembelih kambing, orang datang ambil seekor balik lah. Gitu kan. Boleh je. Jadi bagi orang yang berkorban, dia boleh makan. Dia nak makan dia punya dalaman, nak makan dia punya tulang, nak makan dia punya daging, nak makan dia punya ekor, nak makan dia punya telinga. Kan. Itu terpulang. Boleh je. Kok dia darah tinggi tak boleh makan banyak, dia nak aje ujung ekor dua ruas saja dia nak ambil untuk untuk makan umpamanya, harus. Tak ada masalah. Ya. Kalau dia tak nak ambil langsung pun tak ada masalah. Kalau dia nak ambil bahagian tertentu pun tak ada masalah. Cuma janganlah bila dia korban itu apa contohnya yang mahal apa? Katalah dia korban seekor, yang mahal kan batang pinang. Batang pinangnya saya punya, apa semua lagi. Yang yang istilah macam dia tak nak bagi kat orang tu tidaklah bagus kan. Ni maknanya dia bolehlah pilih nak sikit kat sini, sikit kat sini, boleh je. Boleh, tak masalah. Jadi minat kaki je, saya nak kaki je, lain tak nak kan. Ada orang, ustaz kalau korban bagi saya kaki je. Saya kadang-kadang agaknya dia perli kot. Tahun lepas aku tak bagi daging kat dia, kaki pun dia nak lah. Kan? Sekali bagi rupanya dia tak nak daging tu. Dia mana kaki tu. Ada orang tu macam-macam kan. Nggak minat. Yang paling pelik sekali, telinganya saya nak. Tu yang saya pelik tu. Dia nak telinga tu. Wallahu a'lam, tapi maknanya ada peminatnya. Gitulah kan. Ya saya. Okey. Suruh tanam apa, okey. Tak pegang kayu. Okey. Yang pertama sekali, tulang tu. Sebenarnya kita ni, pada saya lah, tak kira korban, tak kira ke tak korban ke. Bila kita makan tulang-tulang tu jangan disepah-sepah sehingga apa digonggong oleh binatang ke, kan. Contohnya kalau macam tulang. Biasa kalau kita makan tulang ni kan ada lagi dia punya apa? Otot-otot kadang. Kalau kita sepah ni makan anjing ke, ni makan biawak sana sini. Itu dari sudut akhlaknya lah, bukanlah kata syariatnya mesti ditanam dan sebagainya. Jadi orang-orang dulu tu dia mengambil ihtiyati lah, jangan nanti benda tu dimakan oleh binatang-binatang dan sepah. Saya rasa dia ambil itu je. Nak kata nasnya suruh tanam ke, saya tak jumpa lah. Tapi maknanya jagalah benda tu, jangan disepah-sepah. Kalau dia diurus dengan cara yang baik, okey je. Kalau katakan dibuang dalam tong sampah yang memang sesuai umpamanya pun, pada saya tidaklah menjadi satu masalah yang tu, ya. Dari sudut khutbah, memang benda tu sunat. Dan memegang cokma ni, kalau tuan-tuan tengok perlambangan cokma ni, ya, dipanggil cokma benda tu. Dia kalau tuan-tuan tengok perlantikan agung, dia ada dia punya cokma dia yang dia letak. Kalau istiadat Kongo ni macam-macam. Ada majlis Kongo, ada istiadat Kongo. Kalau dia istiadat, dia ada dia punya cokma dia. Cokma ni dia lambang kuasa. Lambang kuasa. Sebab itu zaman Nabi dulu, kuasa tu apa? Pedang. Maka bila khutbah tu lambang kepada satu kuasa. Yang cakap ni bukan main-main cakap. Ini cakap yang betul-betul. Atas mimbar ni bukan temerang-temerang, bukan lawak-lawak. Sebab tu tak pernah lagi orang sembahyang Jumaat khatibnya buat lawak. Saya tak pernah jumpa lah. Kok tuan-tuan jumpa, saya tak tahu. Tapi saya tak pernah jumpa. Sebab dia atas mimbar tu sebagai satu lambang kuasa. Bercakap tu ni satu benda yang benar. Dah ditabayun lah istilah orang sekarang kan. Dah ditabayun, memang ni betul yang dicakap. Dia tak boleh main lepas-lepas agak-agak. Dia tak. Sebab dia ada tunjuk
kuasa itu. Dia pegang tu sebagai satu perlambangan kuasa untuk aku cakap. Ya. Perlambangan lah. Tapi kalau dia tak pegang pun sahut bah dia. Tapi rugi lah. Dia sunnah kan. Benda sunnah ni benda tinggal rugi. Mungkin tak ada, tak disediakan ke, kena curi orang ke, kita pun tak tahu. Kan? Cantik sangat agaknya kan. Ya? Dia bukan, sebab masalah kita ni pegang tongkat. Kan? Kita istilahkan pegang tongkat. Kan? Tongkat nak buat apa sebenarnya? Tapi sebenarnya perlambangannya itulah. Bukanlah saya nak suruh buat cantik-cantik apa begitu. Tapi maknanya dia lambang itu. Jadi sebab tu kalau katakan nak pegang senjata ke, tapi macam negara nak perang ke apa kan. Tapi maknanya dia sebagai tu lambang kuasa lah. Kalau kita nak faham itulah. Jadi kalau tak ada tu, tak payahlah, terus je lah. Masih sah lah. Jangan pula cokmanya tak ada, tak sembahyang Jumaat lah kita minggu ni hilang, kena curi kan. Sembahyang lah. Masih ada, masih ya teruskan lah. Ya. Sebab tu ialah banyak tempat sebenarnya cokmah tu dekat atas je pun bila khatib tu lah. Tapi ada juga kadang-kadang dia macam istiadat lah. Diserahkan oleh Bilal kepada imam. Dah mimbarnya pula punya tinggi, nak bawa benda tu imamnya bawa kan. Jadi biarlah kat atas mamanya tak. Tu teknikal lah kan. Teknikal. Pada saya kalau tanya saya biar je lah kat atas tu. Kan. Tak payahlah nak diusung bawa sana sini. Pada saya lah. Biar je lah atas mimbar tu. Tapi boleh lah. Bukanlah tak boleh khatib. Apa kadang-kadang dia punya Bilal pun nak rasa juga pegang kan. Kan. Dia nak bagi ni. Kalau dekat Mekah tak ada pun Bilal dia panggil khatib ni atas mimbar. Lepas azan tu dah kat atas tu. Dia punya cokmah dia tu memang dah kat atas dah. Kan? Dia tak adalah macam kita Innallahu wa malaikatahu. Tak ada kan. Sebab tu setengah orang kata mana ada selawat waktu tu. Tak apalah, orang nak selawat pun boleh. Tak selawat pun boleh lah. Okay. Okay, ada lagi. Tak ada, kita sambung kita. Dia semayang-semayang ni benda fardu lah. Begitu juga dengan semayang Jumaat. Memang saya pernah jumpa orang yang kata semayang Jumaat ni tak wajib. Ya, tak tahu saya pernah cerita kat sini ke dulu ke, tak ingat lah. Dia kata semayang ni 5 waktu. Zuhur, Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur. Berapa asar? Zuhur, asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Mana ada Jumaat? Gitu dia. Kan? Mana ada Jumaat? Kita pun kata ayat Quran kata Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Bila disuruh untuk diseru untuk sembahyang pada hari Jumaat, kena pergi sembahyang Jumaat. Dia kata tu sunat, kata dia. Dia katalah sunat. Macam-macam lah hujah dia. Yang wajibnya zuhur, sunat, ni. Sampai ujung-ujung tu saya tanya dia, awak sembahyang Jumaat ke tak? Bayang, kata dia. Macam mana niat sembahyang Jumaat? Musalli fardul Jumaat. Fardu saya kata kan. Kena tangkap lah. Kenapa tak usolli sunatal Jumaah? Saya kata kan. Kenapa usolli fardul Jumaah? Fardu lah. Jadi fardu itu wajib. Cuma dia ada rukhsah tertentu untuk tak sembahyang Jumaat kerana musafir, kerana sakit, kerana hujan lebat, kerana macam-macam lah rukhsah yang Allah Ta'ala bagi itu. Jadi prinsipnya kena sembahyang Jumaat.
Kecualilah ada satu yang musibah yang macam baru ni lah, kita dalam keadaan yang COVID baru ni kan, ya, yang menyebabkan perhimpunan itu satu yang bahaya. Ya, perhimpunan itu satu yang bahaya. Maka nyawa itu lebih penting pada waktu itu, maka diberi kelonggaran supaya boleh tinggal sembahyang Jumaat. Jadi waktu tu bayanglah Zuhur. Kerana 5 waktu tadi itulah Zuhur tadi. Kerana sembahyang Jumaat dia memang sembahyang yang syiar, yang tak boleh dibawa kat rumah. Kan? Kan mentang-mentang anak dia apa, hari-hari tiap-tiap minggu pula dia baca khutbah kat rumah, 4-5 orang kat rumah kan. Dia tak boleh. Maka Nabi kata barang siapa yang meninggalkan Jumaat dengan sengaja 3 kali, maka tertutup pintu hati dia. Ya, jadi ini kalau saja-saja tak nak pergi lah, itu akan ditutup pintu hati. Jadi kalau tak sepatutnya tinggal lah. Cuma memang dalam penelitian yang tidaklah begitu teliti, kita tengok selepas COVID ni, sembahyang Jumaat pun tidak apa ya, bukanlah meriah, tapi macam kurang banding dengan sebelum COVID dulu yang datang. Begitu juga dengan sembahyang jemaah. Kan? Kalau dulu sebelum COVID katalah subuh 3 saf, sekarang tinggal 2 saf. Dah lah jarak-jarak apa ni, sejadah lagi kan. Tapi maknanya kesannya tu besar. Orang tak datang. Jadi kena kempen balik. Nak dapatkan balik. Tak tahulah, mungkin yang dulu datang tu COVID mati dah banyak agaknya kan. Yalah, meninggal banyak ke agaknya, dia belum berganti lagi agaknya, kita pun tak tahulah. Separuh mati kena COVID ke, Allah Alam lah kan. Bukan gurau ni, tapi yang banyak meninggal kan yang tua kan. Jadi mungkin juga Allah Alam lah kan. Ya. Jadi kena kempen balik. Saya baru ni ada program dengan Datuk siapa? Hasan Ali ya. Datuk Hasan Ali ni banyak buat program-program. Jadi dalam program-program dia tu, dia buat sedikit penyelidikan lah. Dia kata dekat Malaysia ni yang boleh baca Quran lebih kurang 10% je orang Islam. Ya, 10%. Bila dia cakap tu, saya mula-mula kata macam, ya ke 10%? Macam tak apa percayalah. Lepas tu fikir-fikir balik, cuba tengok dekat surau kita ni. Ahli qaryah kita ni berapa banyak? Yang datang surau pun tak sampai 10%. Yang dekat surau pula, cuba panggil tadarus. Kan? Yang menolak takut lebih banyak daripada yang membaca. Kan? Jadi duk fikir-fikir betul kot dia punya kajian dia. Kan? Sebab tu bila buat tadarus ni adalah 5-6 orang, 10 orang tiap-tiap tahun kan. Jadi memang tak sampai pun 10% tu. Tapi dia kata pandai, bukannya istiqomah baca kan. Itu pandai. Kalau nak kata istiqomah baca ni, tak tahu tinggal berapa persen. Jadi kalau kita dapat jadi golongan yang sikit tu kan, pasti lebih disayangi Allah Ta'ala lah kan. Jadi kita usahakan untuk bacalah sikit-sikit kan, ya, walaupun sikit lah. Itu kot respon saya ya. Jadi maknanya sembahyang Jumaat itu ayatnya fardu lah, yang kena sembahyang, tak bolehlah ditinggalkan dengan sengaja lah. Wallahu a'lam. Ya.
Okey. Untuk musafir ni dia ada dua pandangan ya, dua pandangan. Satu pandangan, kalau nak tinggalkan Jumaat kena keluar sebelum subuh. Itu satu pandangan lah. Sebelum subuh Jumaat kalau dia keluar, dia bolehlah tinggal sembahyang Jumaat. Tapi kalau dah pukul 10 baru start musafir, pandangan itu mengatakan tak boleh tinggal sembahyang Jumaat. Itu satu kaul. Ya. Sebab itu dia katakan Nabi biasanya kalau nak musafir pun hari Khamis. Dia tak mulakan dengan hari Jumaat pagi. Okey. Itu satu. Ya. Tapi kalau tanya dengan saya, seandainya memang permusafiran dia perlu pada pagi tu dan keluar sebelum subuh hanya untuk mengelak daripada tak boleh tinggalkan Jumaat, ataupun dengan bahasa jahat kita, bukanlah pergi musafir niatnya nak elak sembahyang Jumaat. Kan? Kan? Maknanya dah pukul 9 malam lah sembahyang Jumaat, jomlah kita pergi gua. Kan? Maknanya kalau bukanlah kerana nak mengelak, itu pada saya haruslah. Maknanya memang dia nak musafir, katalah memang tiket bas pukul 9 baru jalan, kan? Dah sebelum subuh tunggu dekat Kelang Central, kan? Sembahyang subuh kat situ. Kenapa sembahyang subuh kat sini? Kalau keluar lepas subuh tak boleh tinggal. Umpamanya begitu, kan? Pada saya harus untuk dia tinggalkan Jumaat dan dia sembahyang musafir lah, musafir. Kemudian bila dia musafir itu, kalau kebetulan memang dia berhenti pada waktu itu, kan, memang dia kata ni memang nak berhenti lah waktu ni, dan waktu tu Jumaat, sembahyanglah Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat tu, dia pun boleh lah nak jamak dengan asar, nak qasar asar, boleh. Tapi kalau waktu tu berhenti tu menyusahkan. Kan? Dah lah kita dekat highway contohnya nak sembahyang Jumaat, kena keluar dulu cari masjid. Kan? Jadi dia mengganggu perjalanan lah istilahnya, kan. Teruskan je lah. Kerana Allah Ta'ala bagi keringanan itu. Jadi kalau memang kita ni contoh pergi ramai-ramai, kebetulan waktu tu memang waktu Jumaat tu kita berhenti makan pula warungnya depan masjid. Umpamanya lah, kan. Dah lah dekat dengan masjid, kita makan kat situ, orang lain sembahyang Jumaat pun jadi fitnah. Walaupun yalah saya tak katalah tak boleh, kan. Tapi kalau dah macam tu, duduklah sembahyang terus. Kan? Itu lebih baik lah dari sudut itu. Tapi kalau memang nak cari masjid, kena menyimpang daripada jalan asal, nanti jadi lambat sampai tujuan dan sebagainya, pada saya tak payahlah cari masjid tu. Ya, kerana keringanan yang Allah Ta'ala bagi tadi. Jadi situasi itulah. Ya. Ini dipanggil, kalau tuan-tuan belajar ada satu kitab panggil fiqh aulawiyat, keutamaan. Ya, fiqh keutamaan. Sebab itu tadi saya dengar satu tazkirah. Dia kata manusia ni semua berdosa. Manusia semua berdosa. Dalam kita buat baik pun banyak benda-benda tak baik yang kita buat. Kan? Saya pun mula fikir, kenapa bila kita buat baik, banyak benda baik yang kita tak buat. Jadi saya fikir diri saya lah duduk. Antaranya ni kuliah. Kuliah kita ni baik tak? Baik, tapi saya ni tak baik. Tuan-tuan yang lebih tua duduk kat bawah, saya yang muda duduk kat atas. Tak baik. Sepatutnya saya kena duduk lebih bawah daripada tuan-tuan. Kan? Tapi kalau sudut bawah, mungkin yang lain jadi tak apa selesa, tak apa nampak. Jadi mungkin keperluan itu kat atas. Kan jawatan kuasa kata dah buat, dah lah cantik-cantik, boleh tolak belakang-belakang, ke depan, kerusinya selesa, tak nak duduk pula, kan. Jadi sebab tu kadang-kadang dalam kebaikan yang kita buat, ada juga benda yang tak berapa baik kat situ. Kan?
Apatah lagi kadang-kadang dalam kebaikan yang kita buat, kita salah memilih yang utama. Benda yang wajib kita buat, kita tak buat. Benda yang sunat kita buat. Kan? Apa contohnya? Katalah kita ada duit tak banyak, ada RM10 je. Antara nak nafkah orang dekat rumah dengan nak derma dekat luar. Fardunya nafkah tu. Yang kat rumah lapar kita kata, oh, tak nampak tu sebagai satu keperluan untuk dibagi. Anaknya nak sekolah sampai adalah keperluan dia yang tak dibelikan. Oh, kita pula sedekah dekat orang, kita rasa itu keutamaan lah kan. Jadi yang tu pun kena dipikir-fikirkan. Sebab tu kita ni dalam keadaan baik pun kena istighfar. Kan? Sebab tu dia bahas antara berzikir dengan astaghfirullah dengan berzikir la ilaha illallah. Dua-dua boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Kan? Dua-dua boleh. Cuma dibahaskan pula. Astaghfirullah dulu ke la ilaha illallah dulu? Dia sampai ke situ. Kan? Jadi kalau tanya saya, la ilaha illallah dulu. Kalau tanya saya lah. Ada orang kata mana boleh la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah ni kalimat thayyibah. Kita kena bersihkan diri kita dulu. Astaghfirullah. Barulah la ilaha illallah. Kata dia kan. Tapi saya cakap la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah itu di dalam tu sudah ada pengampunan. Sebab tu orang kafir, 70 tahun dia kafir, dia ucap la ilaha illallah bersih terus dosa dia. Dia pun tenganga kat. Betul juga kata dia. Jadi dua-dua boleh lah tuan-tuan nak istighfar, apa, nak zikir dengan astagfirullah, astagfirullah. Tuan-tuan nak berzikir dengan la ilaha illallah. Tak ada masalah zikir tu. Ya. Dua-dua boleh. Ya. Pada saya dua-dua boleh. Cuma setiap manusia tu dia ada dia punya apa ya? Tak perlu kena pening. Setiap orang tu dia ada keselesaan dalam zikir dia lah. Kan? Bagi orang yang konsep tauhidnya lebih, dia pun dengan la ilaha illallah. Kalau dia rasa dosanya banyak, mungkin dia dengan astagfirullah, kan. Tetapi memang dalam hadis sebut la ilaha illallah tu, satu kalimah la ilaha illallah berbanding dengan segala amalan yang tak ada la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah ni yang besar timbangan dia, kan. Tapi saya dalam zikir, yang penting zikir lah. Ini yang masalahnya tak zikir. Masalahnya yang tak nak zikir, kan. Jadi zikir lah, tak ada masalah. Ya. Tapi nak sebutnya, apatah lagi kalau kita buat dosa, tu yang kena istighfar, kena apa, la ilaha illallah, kan. Dalam keadaan buat baik pun ada juga benda yang kadang-kadang tak baik lah, kan. Orang tua disuruh bersila-bersila, lepas tu pula dah lah ceramah, duduk main sedap ni ceramah ni. Bila orang menyanda pula, kalau menyanda ni munafik kata dia. Dia tak tahu orang kerja pakai pinggang lah ni, kan. Nyanda waktu dengan ceramah, munafik pula. Dah nak pergi surau ni bagus dah, kan. Jadi itu tahap cerita apa inilah. Wallahu a'lam. Kalau ada lagi. Ya, dia kalau ikut Wahabi, dia dekat Malaysia ni dia ada satu apa ya? Satu golongan yang dilabel lah sebagai Wahabi. Tapi sebenarnya Wahabi ni
kat Mekah tu. Seorang mujaddid lah, kalau boleh dikata mujaddid lah. Jadi pandangan-pandangan dia itu memang kalau Wahabi tu dia nak kepada satu amalan atau satu perbuatan itu kalau tidak ada sandarannya daripada Nabi, dia tak nak pakai. Ataupun dia mengurangkanlah ijtihad ataupun amalan-amalan secara ijtihadi lah. Selagi ada nas, pakai nas itu. Tapi dekat Malaysia ni, orang-orang yang dikatakan Wahabi-Wahabi ni, setahu saya lah, dia adalah golongan-golongan yang mencari nas yang tepat. Kalau saya lah. Tonton kenal tak siapa dia yang dituduh-tuduh Wahabi ni dekat Malaysia ni? Di antaranya. Di antaranya mantan Menteri Agama Zulkifli Al-Bakri tu. Tu dikatakan Wahabi. Antaranya Maulana Asri Yusof, seorang tokoh Kelantan dalam ilmu hadis yang bukan calang-calang, tuan. Dan dia adalah orang yang paling ke depan dalam menentang Syiah di Malaysia, menjadi rujukan mufti-mufti. Dia ni. Tetapi dialah yang kena attack sebagai kepala bapa Wahabi Malaysia. Yang masyhur Mufti Perlis, Dr. Zaim itu masyhur lah. Lepas tu Maulana Fakhrul Razi, itu masyhur lah. Orang yang masyhur dekat internet ni yang dituduh sebagai Wahabi. Jadi sebenarnya Wahabi dengan Malaysia yang dituduh Wahabi tu, ni pengamatan saya lah kan, dengan apa yang dekat Arab Saudi tu, sama memang tak sama lah. Golongan tu tak sama pada saya lah. Yang kedua, kalau tuan-tuan carilah dekat internet tu, bila orang menuduh Wahabi dengan tuduhan kafir pun sebahagiannya, sebahagian tuduh kafir pun, tuan-tuan boleh dengar khutbah Imam Masjidil Haram, bagaimana dia membela Muhammad bin Abdul Wahab. Ada satu khutbah daripada Imam Masjidil Haram. Jadi, dan saya lihat orang-orang yang menentang Wahabi ni banyak macam ada kepentingan lah. Kepentingan maknanya gini. Contoh ya. Macam saya lah. Saya ni ngajar ni dalil banyak tak ingat pun. Tapi orang-orang yang dituduh Wahabi, setiap kali bercakap tu, dalil dia keluar. Hadisnya ini, ayatnya ni. Saya sangat respect dengan orang-orang yang seperti itu. Saya ni kadang-kadang bila orang suruh ngajar pun saya rasa macam nak alamak ilmu sikit lah. Cari dalil pun tak hafal. Tapi kita, bila orang tanya tu hukum-hukum macam tadi kan, itu setakat yang kita ingat. Tapi suruh keluarkan dalil, nantilah buka kitab balik lah, buka buku lah kan. Macam dia orang ni ingatan dia kuat. Hadisnya macam ni, hadisnya macam ni, hadisnya macam ni kan? Dan kita dalam amalan kita, kalau ada hadis yang sahih menjelaskan satu perkara, kena ikutlah yang Nabi ajar. Sebab ibadat-ibadat kita ni bukan ikut seronok kita kan. Ada orang tanya, Ustaz, nak korban burung unta, kata dia. Kan? Boleh ke tak boleh? Kan? Sebab dia kata kalau korban kambing daging sikit je, burung unta dagingnya banyak, kata. Jadi saya kata
korban ni yang disyariatkan bahimatul an'am, binatang ternakan. Burung unta tu binatang ternakan ke bukan? Kalau dia boleh masuk kategori binatang ternakan, boleh lah. Secara umumnya begitulah kan. Ya? Sebab ibadah-ibadah ni dia kena ikut apa yang Nabi sebut. Kan? Kita nak rasa lebih pandai daripada Nabi, tak boleh. Sebab itu di zaman Imam Malik, ada orang mencadangkan apa? Supaya miqat untuk umrah dan haji tu dipindahkan daripada Bir Ali ke Masjidin Nabawi. Maknanya boleh tak nak niat ikhram tu dari dalam Masjidin Nabawi? Kerana Masjidin Nabawi kita sembayang 1000 berbanding dengan masjid yang lain. Kat situ ada Raudah. Kan? Itu mulianya Masjidin Nabawi. Kenapa tak kita mulakan ihram kita di tempat yang mulia? Apa jawab Imam Malik? Jangan nak rasa kau lebih pandai daripada Nabi. Imam Malik jangan kau rasa kau lebih pandai daripada Nabi. Nabi dah mengajar bahawa bermulanya ihram itu, tempat ihram dekat Bir Ali lah. Pasti Nabi lebih tahu dan itulah yang disyariatkan. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Kan? Jadi kalau dia ada nas yang begitu, kenapa nak diubah? Tak boleh lah. Kan? Jadi begitu juga dengan amalan-amalan kita. Kalau memang ada hadisnya, ada nasnya, kan? Dan kadang-kadang kenyataan itu diputar belit. Saya tengok contohnya lah yang jadi polemik lah. Yang jadi polemik kat Malaysia ni selalu masalah tahlil, kan. Kita ni dekat tempat kita lah, kita ada kenakan apa-apa charge tak kalau kita buat tahlil? Ada kenakan bayaran tak kalau buat tahlil? Kita tak ada kenakan bayaran, tapi ada tempat kenakan bayaran, tuan-tuan. Kita akan buat tahlil malam ni, satu nama RM50. Siapa nak masuk nama bayar. Sebenarnya buat more. Jadi dia ke arah niaga agama. Lama-lama orang kata apa? Upah je lah. Akhirnya sembahyang pun upah, ngaji upah. Lepas tu orang duk cerita pasal pandangan mazhab berkenaan dengan bila kita baca Quran, sedekah kepada si mati, sampai tak sampai. Itu memang ada khilaf. Tapi kalau kita baca kerana dibayar, kan? Ni tolong baca 30 juzuk, aku bagi 2,000. Baca bukan lillahi ta'ala tu. Itu jadi ibadat ke tak jadi ibadat? Ada pahala ke tak ada pahala yang nak dibagi tadi, yang nak disedekahkan? Sebenarnya dia kat situ. Dia punya perbincangan yang kata boleh ke tak boleh. Dia kat situ, bukan hakikat tahlil itu. Kalau hakikat tahlil itu orang kata tak boleh, saya akan menentang lah. Sebab orang kafir ucap la ilaha illallah pun masuk syurga. Macam mana pula kita bertahlil? Tak boleh. Kan? Hakikat tahlil itulah tak boleh. Jadi kalau kita himpun, walaupun kerana ada orang mati, kita himpun daripada sembang kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baguslah pada saya, kan? Tapi kalau tadi itulah dah mula bayar, buat air 30 juzuk suruh bayar. Kan? Air mineral ni beli berapa sen? 30 sen. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin. RM15. Itu sebenarnya yang
golongan-golongan ni perangi lah yang saya nampak lah. Tapi oleh kerana tak jadilah bisnes aku kan. Agama ni sebahagian orang jual. Sebab tu kadang-kadang contohlah apa? Ibadat yang payah, bukan payah lah, yang jarang kita buat lah. Kita jarang pergi umrah katakan. Jarang lah pergi umrah. Buat ipin tak apalah, dia kerap pergi umrah kan. Bila kita tawaf umpamanya, apa yang Nabi ajar? Yang Nabi ajar daripada Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Nabi ajar. Kita pun ajar. Pusingan pertama baca ni, pusingan kedua baca ni, pusingan ketiga baca ni, pusingan ketujuh baca ni. Kan? Boleh lah. Saya tak adalah kata tak boleh kan? Hafal tak? Tak hafal. Okey, nanti aku buat buku, kau beli ya. Boleh baca tak? Tak boleh baca. Aku buat video, kau boleh beli radio, nanti boleh dengar sambil. Jadi kat situ ada unsur niaga tu. Kan? Itu yang sebenarnya agama ni bila kita ambil daripada Nabi, dia tidak perlu banyak lah. Tapi kalau kita olah dia, itu yang orang kata. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar, saya selalu dengar Radio Zayan. Kat Radio Zayan tu dia ada ulasan. Dia kata, kalau nak cari duit, salah guna agama ni paling senang sekali. Kan? Maknanya nak duit, nak salah guna agama lah. Kan? Macam ni. Dan kawan saya dulu pernah jual arwah ni. Saya istilahkan jual arwah. Dia nak buat program, tak ada duit kan. Macam mana nak cari duit? Dia kata kita buat tahlil lah. Tahlil, dia buat iklan. Tahlil perdana peringkat universiti. Dia pun jumpa. Satu nama 500. Bagi. Kan? Kena 20 nama. Lepas tu dia cakap dengan ustaznya, baca doa panjang-panjang sikit. Hari ni mahal bayarannya. Aduh, saya kata macam ni. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, benda-benda macam ni lah yang diperangi, yang selalulah dikatakan tak boleh bukan hakikat. Itu yang saya faham lah. Itu yang saya faham. Dan golongan-golongan ini pada saya, dia sedang mendidik masyarakat untuk mencari dalil, sebab di dalam laman web, saya baca dalam kajian, 99% maklumat tentang Islam adalah salah. Maknanya golongan orientalis ni dia serang dalam web. Dan budak-budak kita semua cari agama ni dengan web. Sebab itu golongan ini dia kata, satu, kena banyakkan bahan dalam web berkenaan dengan nas, dan supaya manusia sekarang nak tahu apa-apa mesti cari dalil itu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok orang-orang hebat. Kalau dekat Indonesia tu, kalau yang rajin-rajin lah tengok apa ni, tengok YouTube ke apa kan, carilah Gus Baharudin. Ni ilmunya banyak. Baharudin ni dia belum popular lagi lah. Tak macam siapa tu yang popular tu. Abdul Somad tu dia popular lah. Boleh lah kan, yang tu boleh lah. Tapi macam Gus Bahar ni memang ilmu dia banyak. Kemudian ada beberapa lagi lah kalau tuan-tuan tengok yang memang Ustaz Wadi pun tapi Wadi dengan geng yang dituduh Wahabi tadi macam ada tu sikit lah, macam ada perbezaan sikit. Tapi tuan-tuan kena faham, mereka ini berbeza dari sudut pandangan, bukan gaduh dari sudut fizikal. Tu tuan-tuan kena faham. Tapi sebahagian orang dia tak nampak tu. Dia nampak bila beza pandangan macam nak gaduh. Jadi kalau sebab tu kadang-kadang kan, bila orang-orang yang tak faham ni, dia kata apa?
Kita tengok ceramah politik bukan main ni. Tengok-tengok keluar dekat parlimen minum satu meja. Sebab mereka bergaduh idea, bukan bergaduh fizikal kan. Tuan-tuan kalau pergi kat parlimen tu, bertepuk tampar je geng-geng ni. Sebab dia berbeza pandangan kan? Jadi macam tu juga, ada pandangan yang berbeza. Benda yang memang dah khilaf tu biarlah dia khilaf kan. Jadi komen saya itulah panjang pula jadi ada orang juga bila saya cakap macam tu pun ada juga orang yang kata, oh kita dah tahu dah Ustaz Zawawi ni Wahabi, kata dia. Saya mengaku je saya memang Wahabi sebab saya cucu Abdul Wahab. Nama atuk saya Abdul Wahab, jadi anak cucu dia Wahabi lah. Tak ada lah, itu gurauan saja lah. Tapi maknanya pada saya akhirnya kita kena belajar dan kena kepada dalil. Itu yang penting kan. Kita tidak ikut pembantu kita. Tu yang tuan-tuan belajar, kita buka kitab kan, nak tengok dia punya dalil apa. Bila orang cakap pun kita tak ingat dalil. Tu yang simpan kitabnya berapa banyak kita beli tu supaya ada dulu belajar ni dalam kitab ni. Buka balik dalilnya apa, sebab kita tak hafal. Macam saya pun banyak benda saya tak hafal kan. Jadi kita ni ada ni dalam kitab tu. Ya. Wallahu a'lam. Cukup lah kot. Lewat pula habis saya ni. Dah lah tak cuit kitab tak apalah tuan. Semoga ada manfaatnya perbincangan kita ini ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum, tetanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.